Tuan-tuan dan puan-puan, MCA memiliki sumber aset yang mencukupi, dan oleh yang demikian kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menguruskan aset berkenaan dengan betul dan profesional. Sehubungan dengan ini, kepimpinan baru parti dengan persetujuan Jawatankuasa Pusat telah melantik sebuah syarikat profesional untuk menguruskan aset parti dalam cara yang lebih profesional, yang lebih independen. Syarikat yang dilantik ini diwajibkan membuat laporan kepada Jawatankuasa Pusat Parti 2 kali setahun, dan pucuk pimpinan akan memastikan sumber dan aset parti diurus dan digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah lebih 2 tahun Pakatan Pembangkang memerintah beberapa buah negeri, dan kita memerlukan jawapan kepada apa yang telah mereka capai setakat ini. Adakah mereka berjaya menarik kedatangan pelabur asing ke negeri-negeri di bawah pemerintahan mereka? Adakah korupsi di negeri-negeri di bawah pentadbiran mereka dikurangkan? Isu berkaitan melumbung pasir secara haram, pusat-pusat perjudian yang dibenarkan beroperasi di bawah cyber cafe, pusat karaoke haram, dan semua ini memerlukan pemantauan yang serius oleh MCA dan rakyat jelata. Adakah janji-janji manifesto itu ditunaikan? Skandal berkaitan dengan surat sokongan yang membabitkan kepimpinan DAP di negeri Selangor yang diperintah oleh Pakatan Rakyat menunjukkan hanya satu perkara, iaitu mereka tidak menunaikan apa yang mereka janjikan dalam pilihan raya yang lalu. Oleh itu, kami hanya ada satu saja nasihat kepada Pakatan Rakyat: tolonglah tunaikan apa yang dijanji. Janganlah sekadar indah berupa kabar dan cakap tidak serupa bikin. Saya ingin juga menuntut akan pentingnya untuk kita terus kekal relevan dalam arena politik Malaysia. Sebenarnya tidak ada jalan mudah melainkan kita bersedia untuk mencipta semula diri kita dan juga menjenamakan semula diri kita. Untuk melakukan semua ini, sudah tentunya kita memerlukan peralatan yang betul dan bersedia untuk menerapkan segala teknologi dan kemudahan yang ada di hadapan kita untuk kita mendekati rakyat jelata. Sesuatu yang pasti ialah kita tidak boleh lagi bergantung harap kepada cara lama untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pendek kata, kita memerlukan media baru untuk mencapai matlamat ini. Generasi baru yang menghabiskan sekian banyak masa di hadapan internet dan mengaplikasikan media sosial sebagai alat komunikasi mereka kini telah muncul seluruh pelosok tanah air, dan kita tidak mempunyai pilihan melainkan untuk mengintegrasi dengan mereka sebaik yang mungkin. Dan kita semua sedia maklum bahawa media sosial sangat berbeza dengan media tradisional yang kita semua kenali. Dan sekiranya kita ingin mendekati bentuk aplikasi moden dan teknologi baru berkomunikasi ini, kita akan gagal dalam usaha kita untuk mendekati generasi baru yang terdiri daripada anak-anak muda yang bukan hanya saja bijak, demanding, malah berani meluahkan pandangan dan pendapat. Para pemimpin MCA mulai sekarang mestilah bersikap menyerang. Kita tidak boleh lagi duduk mempertahankan pendirian kita. Kita juga mulai sekarang mestilah mengambil bahagian dalam sesi-sesi perdebatan intelek berkaitan amalan-amalan yang tidak adil, penyalahgunaan guna kuasa, dan juga berkaitan isu-isu utama yang mencecaskan kehidupan rakyat sebagaimana yang dibicarakan di dunia blok.
Dan kepada saudara-saudari, rakan-rakan kita di negeri yang kini diperintah oleh pakatan, ingatlah saudara-saudari bukan lagi berada di dalam kerajaan, tetapi adalah sebagai pembangkang. Makalah bertindak sebagai pembangkang. Jangan act sebagai parti pemerintah dalam negeri Pakatan Rakyat. Hanya dengan itu saja kita akan dapat mengepasti kelemahan lawan kita. Pergilah mencari dan mendedahkan segala kepencangan di dalam kerajaan mereka, skandal mereka, penyalahgunaan kuasa yang saya yakin banyak berlaku. Cuma kita saja yang tidak sadar. Sebagai pemimpin, kita mestilah sentiasa respon kepada isu-isu semasa dengan pantas dan tidak hanya selepas semua orang memperkatakannya. Sentiasalah berada di barisan hadapan dan bukannya sebagai pemerhati. Pastikanlah segala tindak tanduk kita secara politiknya betul dan sensitif kepada permasalahan rakyat. MCA telah pun melancarkan sarangan melalui alam cyber untuk menyalurkan maklumat dan mesej kepada para pengundi, kerana kita dapati terlalu banyak faktor yang dipersongkan di alam cyber dan persepsi salah yang digambarkan terhadap MCA dan juga kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sadari BN berhadapan dengan pelbagai cabaran yang sangat berat yang akan terus-menerus meletakkan pengkongsian kuasa antara kita di bawah tekanan. Kita telah melalui saat-saat manis dan masam, suka dan duka bersama sejak 12 pilihan raya yang lalu. Dan sepanjang tempoh tersebut dan juga masa-masa yang akan datang, akan terdapat saat dan ketiganya MCA perlu mengambil pendirian yang mungkin berbeza dengan UMNO. MCA perlu menjadi sebuah parti yang sensitif kepada kehendak dengan keperluan rakyat dan perlu terus menjadi suara mereka di dalam kerajaan dan terus diberi peranan dalam kerajaan. Dan tetapi janganlah mempertikaikan atau mempersoalkan kesetiaan MCA kepada BN dan juga komitmen kami kepada pengkongsian kuasa. MCA hanya mempunyai satu agenda, iaitu untuk menjadikan Barisan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai sebuah parti yang menjadi pilihan rakyat. Bagaimanapun, ini tidak bermakna MCA akan menjadi pengikut yang membuta tuli. Sebaliknya, kita akan terus bercakap secara jujur dan ikhlas akan apa yang kita rasakan perlu diperjuangkan demi kepentingan rakyat Malaysia keseluruhannya. MCA akan memastikan dia terus kekal relevan dan memperkatakan tentang isu-isu yang menyentuh masalah rakyat, dan kami akan terus memperlihatkan kesungguhan kami dalam mempertahankan agenda politik kami dalam menyelesaikan pelbagai isu yang mendatang. MCA juga berpendapat adalah tidak adil untuk menyalahkan kerajaan kononnya hanya mengambil berat akan hal kaum Bumiputra dan mengabalkan kaum bukan Bumiputra. Hakikatnya semua bangsa telah memperolehi manfaat dan faedah daripada dasar ekonomi baru.